Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, macam mana pelajar? Okey. Jadi kali ni kita akan sambung matematik tambahan tingkatan 5, bab yang terakhir iaitu bab 10, pengatur caraan linear. Pengatur caraan linear ni dia bukan pengatur caraan, bahasa pengatur caraan yang belajar komputer tu bukan. Jadi pengatur caraan linear ni kita lebih kepada kita melukis graf. Aplikasi dia macam mana? Katalah saya ada contoh, kita nak dapatkan satu-satu produk dengan hasil yang minimum, hasil yang maksimum, tapi kita perlukan kos yang minimum. Jadi bila ada beberapa situasi, kita perlu seimbangkan, kita perlu mengambil kira beberapa situasi tersebut supaya dapat hasil yang maksimum. Tapi dalam masa yang sama, kita kurangkan dia punya kos. Itu contohlah. Ada lagi contoh yang lain-lain. Nanti kita go through, kita tengok soalan. Okay. Jadi untuk bahagian yang pertama ni, kita akan tengok dulu graf ketaksamaan linear. Macam mana kita nak mengenal pasti dan melurik rantau yang memenuhi ketaksamaan. Jadi bila kita sebut ketaksamaan, yang kita fokus pada ketaksamaan linear, bila kita sebut ketaksamaan, maksudnya dia tak sama. Tak sama tu maksudnya apa? Kalau persamaan y sama dengan katalah 3x tambah 7. Ini persamaan. Kenapa kita panggil dia persamaan? Sebab dia ada tanda sama dengan. Sebab dia sama. Jadi kalau dia tak sama macam ni, dia tak sama ni, tak sama. Jadi kalau dia tak sama, maksudnya kita tak boleh sebut, kita tak boleh tulis dia y tak sama dengan 3x tambah 7. Jadi kalau tak sama, maksudnya dia lebih besar ataupun dia lebih kecil. Itu ketaksamaan lah dalam matematik. Jadi kalau kita tulis y lebih besar daripada 3x tambah 7 ataupun y lebih kecil daripada 3x tambah 7 ataupun y lebih kecil dan sama dengan 3x tambah 7. Okey, sebelum tu nak kenal pasti ketaksamaan. Saya rasa ramai dah tahu kan? Cuma saya ulang balik. Ketaksamaan ni dia ada tanda lebih besar ataupun lebih kecil. Jadi macam mana cara mudah nak kenal pasti? Kalau tanda lebih besar ni, saya letakkan satu palang ni, dia akan menghasilkan huruf B. Jadi dia besar. Kan? Kalau lagi satu ni, saya letakkan palang kat sini, dia hasilkan huruf K, kecil. Kan? Matematik tu senang. Okey, baiklah. Kita sambung. Jadi kita akan tengok, kita nak lurik rantau yang memenuhi satu ketaksamaan linear. Bila ada perkataan linear ni, maksudnya dia kuasa darjah bagi pemboleh ubah adalah 1. Kalau katalah kita ada y kuasa 2 sama dengan 3x kuasa 2 tambah 5. Ni dia bukan linear lah. Jadi linear ni maksudnya darjah dia ni 1. Dia tak ada dua-dua ni. Dia y sama dengan 3x tambah 5. Tu maksud linear. Linear ni kuasa darjah dia 1. Baiklah, sekarang kita tengok contoh yang pertama. Bina dan lurikkan rantau yang memenuhi ketaksamaan linear. Y tolak 2x kecil daripada 4. Tadi ingat lagi kan, tanda ni besar ke kecil, kita letak satu palang, dia jadi huruf K. Maksudnya dia tanda lebih kecil. Okey, macam mana kita nak lukis? Sebelum kita boleh lurikkan, kita kena lukis satu garis lurus lah. Jadi macam mana nak dapatkan garis lurus? Kita tukar ketaksamaan ni, y tolak 2x lebih kecil daripada 4. Tukar tanda lebih kecil kepada tanda sama dengan. Sama dengan, tukar kepada sama dengan y tolak 2x sama dengan 4. Ataupun kita nak susun dia supaya lagi cantik, jadikan dalam bentuk persamaan garis lurus lah. Y sama dengan 2x tambah 4. Jadi macam mana nak lukis dia? Ambil nilai, nak lukis satu garis, biasanya kita ada 2 titik lah.
Kalau 2 titik ni kita ambil nilai yang senang sekali. Kalau X kosong, Y berapa? Kalau Y kosong, X berapa nilai dia? Kosong, Y berapa? Okey, katalah kita ambil X sama dengan kosong. X sama dengan kosong. Gantikan dalam persamaan ni. Y sama dengan, guna pakai persamaan yang ni. Jadi Y sama dengan 2. X kosong tambah 4. Y sama dengan 2 darab kosong. Kosong tambah 4, 4. Jadi kalau X sama dengan kosong, Y sama dengan 4. Sekarang kalau Y sama dengan kosong, berapa nilai X dia? Y sama dengan 2. Y ni kosong. Kosong sama dengan 2X tambah 4. So, negatif 2X sama dengan 4. X sama dengan negatif 2. So, sini negatif 2. Okey. Sekarang kita nak lukis. Buat paksi dulu. Paksi X. Saya lukiskan paksi X. Sini paksi X. Paksi X. Paksi Y. Saya lukiskan paksi Y. Saya lukis kat sini. Sini paksi Y. Okey, apa koordinat dia ni? Koordinat dia ialah sini 0, 4. Sini negatif 2, 0. Okey, saya rasa pelajar dah. Yang ni dah mahir kan? Dah, kita tengok. Kalau X sama dengan 0, Y sama dengan 4. Pada paksi Y, X sama dengan 0. Y sama dengan 4. Katalah ni 2, 1, 2, 3. Tak boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi koordinat dia dekat sini lah. 0, 4. Satu lagi koordinat dia negatif 2, 0. Jadi ada negatif 2. Jadi kalau saya nak lukis skala dia, bila dia tak bagi tahu skala, kita boleh letaklah negatif 1, sini negatif 2, sini 1, sini 2. Jadi negatif 20 kat sini. Okey, jadi bila kita nak lukis, kita kena perhatikan garisan dia. Kita nak lukis garis dia, garis penuh ke garis putus-putus. Okey, kalau tanda ketaksamaan ni tak ada tanda sama dengan, garisan dia ialah garis putus-putus. Jadi bila kita nak lukis, kita akan lukiskan garis putus-putus. Cantumkan titik negatif, koordinat negatif 2, 0. Oh, tak tegak lah. Nanti awak lukis tegak-tegak lah. Awak guna pembaris kan? Nanti cantik. Okey. Jadi garisan dia putus-putus sebab apa? Sebab tanda ketaksamaan tu lebih kecil. Lebih kecil. Dia tak ada sama dengan. Kalau dia ada sama dengan, dia garis yang solid line. Sekarang kita nak kenal pasti. Kita nak lukis, nak luritkan kawasan sebelah bawah sini. Ataupun warna kuning ataupun warna hijau. Okey, jadi macam mana kita nak tahu kita nak lurit warna kuning ke warna hijau kawasan dia? Kita ambil satu titik. Katalah saya ambil titik yang dekat bawah sini, yang warna kuning. Satu titik dekat sini, katalah saya ambil titik 00. Jadi, kalau titik 00, guna balik dalam persamaan Kalau X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Jadi, 0 tolak 2, 0 kecil daripada 4. 0 tolak 2 darab 0, 0, 0 kecil daripada 4. Betul ke salah? Betul lah kan? Jadi, dia memenuhi. Dia betul. Tak percaya? Okey, tak percaya. Kita ambil titik dekat warna hijau. Titik warna hijau, titik warna hijau, titik warna hijau. Kat mana titik dia? Katalah saya ambil titik sini. Ini warna hijau kan? Kawasan hijau kan? Kawasan atas kan? Apa koordinat ni? Negatif 1, 4. Okey, kalau X negatif 1, Y sama dengan 4. Masukkan dalam ketaksamaan. Y pula. Y dia 4. Tolak 2. X dia negatif 1. Kecil daripada 4. 4 tolak negatif jadi positif.
tambah dengan 2 darab 1, 2 kecil daripada 4. 4 tambah 2, 6. 6 kecil daripada 4 tak? Tak kan? 6 lagi besar. Ni salah lah. Jadi kawasan hijau bukan kawasan dia. Kawasan dia ialah kawasan kuning. Jadi kita shadedkan. Berikan kuning. Kawasan kuning ini. Warna merah pula. Padam dulu. Okey. Berikan. Mudah kan? Senang je sebab awak kan dah belajar dekat matematik moden. Padam lah anak-anak ni tak perlu. Jadi bila kita nak buktikan tu, nak tahu nak lorek kat mana, ambil je mana-mana titik dekat situ. Okey, kemudian labelkan garisan ni ialah Y tolak 2X sama dengan 4. Bila dia garisan, dia tanda sama dengan lah. Yang kita dah lorek itu menunjuk kepada ketaksamaan. Baiklah, kita sambung contoh yang kedua. Contoh B, Y tambah 3X lebih besar ke kecil ni. Kalau tak ingat tanda tu, letakkan palang. Huruf apa? Huruf B. Jadi lebih besar dan sama dengan 6. Jadi ingat nanti besar dan sama dengan 6. Bila ada tanda sama dengan ni ada sama dengan, garis dia ialah garis solid line. Yang tadi garis putus-putus sebab dia tak ada sama dengan. Okey, jadi langkah pertama, tukar dia kepada persamaan. Y tambah 3X sama dengan 6. Ataupun kalau kita nak bentukkan dia persamaan dalam bentuk persamaan garis lurus, Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Jadi cari nilai, cari 2 titik. Titik yang senang sekali ialah X kosong. Kalau X sama dengan kosong, Y berapa? Kalau Y sama dengan kosong, X berapa? Okey. Yang ini boleh guna kalkulator pun. Jadi kalau X sama dengan kosong, Y sama dengan, kira lah. X sama dengan kosong, Y sama dengan negatif 3 darab kosong tambah 6. Jadi negatif 3 darab kosong, kosong tambah 6, 6. X kosong, Y 6. Kalau Y sama dengan kosong, kosong sama dengan negatif 3 tambah 6. So 3X sama dengan 6. So X sama dengan 6 bagi 3, 2. Sini X sama dengan 2. Okey, apa koordinat dia? Sini kosong 6. Sini 2, kosong. Jadi pintasan pada paksi Y 6. Pintasan pada paksi X 2. Sini apa dia? Sini paksi X. Sini paksi Y. Jadi paksi Y maksimum dia ialah 6. Dia yang saya buat. Okey, maksimum dia ialah 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Jadi paksi X berapa? 2, kosong. Kosong, 1, 2, 3. Koordinat dia apa? 2, 0, 6. Kalau X kosong, Y 6. Sini 1 titik. Kalau X 2, Y kosong. Sini 1 titik. Jadi bila kita nak lukis garisan dia, sebab dia ada tanda sama dengan ni kan, jadi dia solid line, garis penuh. Lukiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Awak guna pembaris Padam balik. Nanti awak guna pembaris tau. Okay, sekarang kita nak tengok kawasan yang kita nak lorek dia belah bawah sini ke belah hijau ataupun belah kuning. Ni hijau bawah sini ataupun kuning. Jadi ambil satu titik, mana-manalah. Kita ambil titik dekat belah hijau boleh, awak nak ambil titik dekat belah kuning pun boleh. Kalau saya, senang je saya punya cara. Saya akan ambil titik yang paling senang sekali. Titik kosong, kosong. Jadi kalau saya ambil titik kosong, kosong, masukkan dalam persamaan sini. Kalau X kosong, Y sama dengan kosong,
kosong tambah 3 darab kosong besar dan sama dengan 6. Jadi, kosong tambah 3 darab kosong, kosong. Kosong besar dan sama dengan 6 tak? Tak kan? Jadi, kawasan hijau, salahlah kosong-kosong tu kawasan hijau. Hijau ni tak betul. Hijau ni tak betul. Jadi, yang betul ialah kawasan kuning. Kuning, kita lobekkan belah kuning lah. Sebelah sini. Okey. Lobekkan panjang-panjang. Mudah kan? Okey. Jadi, labelkan garisan dia apa tadi? Y sama dengan negatif. Yang ni kan? Negatif 3x tambah 6. Negatif 3x tambah 6. Okey, sekarang kita sambung contoh kedua. Tentukan ketaksamaan linear yang mentakrifkan rantau berlobek dalam setiap rantau yang berikut. Okey, tengok dulu. Dia dah bagi persamaan dia. Y sama dengan 2x tambah 5. Jadi, kawasan yang dilobekkan kawasan bawah sini. Macam mana kita nak tahu sama ada dia lebih besar atau lebih kecil? Dia kata, tentukan ketaksamaan linear kan? Ketaksamaan linear. Jadi maksudnya kita nak Y besar ataupun kecil kotak ni 2x tambah 5. Jadi macam nak tahu dia besar atau kecil, kita ambil lah mana-mana titik yang dalam dia punya kawasan ni. Katalah saya ambil titik yang paling senang, titik 0, 0. Kan saya ganti. Jadi saya gantikan kalau x sama dengan 0, kalau y sama dengan 0. Jadi kestangan ni. Y sama dengan 0, x 0, persamaan dia y sama dengan 2, x 0 tambah 5. Jadi 0 sama dengan 2 darab 0, 0 tambah 5 sama dengan 5. Jadi kita nak tukarkan tanda ni. Okey, tanda ni kita nak tukar. Dia besar ke kecil ni? 0 lebih besar ke lebih kecil daripada 5? 0 lebih besar. Kecil. Kecil macam mana? Ni. 0 lebih kecil. Perhatikan, garisan dia putus-putus kan? Kalau garisan dia putus-putus, maksudnya dia ada sama dengan tak? Tak ada. Bijak. Anak siapa lah yang bijak ni? Okey, jadi dia tak ada sama dengan. Y lebih kecil daripada 2x tambah 5. Itu jawapan dia. Saya pun kotak dia lah ni. Okey, ni jawapan dia. Tengok contoh lagi satu. B. Sekarang B ni dia tak bagi persamaan. Dia tak bagi. Jadi kita kena cari. Cara yang mudah sekali macam mana kita nak tentukan persamaan dia. Tengok pintasan dia lah. Ingat lagi formula. Kalau garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Ni satu cara. Kita tentukan nilai C. Kita cari nilai M. Okey. Satu cara lagi yang lagi mudah. X per A tambah Y per B sama dengan 1. X per A ni maksudnya X bahagi dengan A ialah pintasan pada paksi. X ni 3. Y per B, B ialah pintasan pada paksi Y 16. Okey, kita masukkan X per 3 tambah Y per 16 sama dengan 1. Okey. Buang pecahan macam mana? Macam mana nak selesaikan ni? Buang pecahan dia. 3 dengan 16 berapa? Gandaan sepunya dia. Faktor sepunya dia. Jadi 3 darab dengan senang 3 darab 16, 16 darab 3. Jadi bawah darab 16, atas pun darab dengan 16. Bawah darab dengan 3, atas pun darab dengan 3. Okey, berapa dapat? Bukan ke atas sikit. X darab 16, 16X tambah dengan Y darab 3, 3 Y bahagi dengan 3 darab 16, 48. 16 darab 3 pun 48 sama dengan 1. Ataupun kita pindahkan 48 darab dengan 1 dapat berapa? Saya tulis kat sini lah.
16x. 16x tambah 3y sama dengan 48. Ataupun kita susun 3y tambah 16x sama dengan 48. Matematik ni dia ada seni dia. Walaupun dia matematik tapi dia seni. Okey, jadi kita nak tentukan, dia nak ketak samaan kan? Kita tak boleh guna tanda sama dengan ni. Kita kena guna besar atau kecil. Jadi ambil titik yang mana yang mudah? Titik yang mudah, saya nampak kawasan yang berlorek dia kawasan sini. Titik yang mudah dia kosong-kosong lah. Ambil je titik yang paling senang sekali. Jangan susah-susahkan hidup. Belajar ni enjoy-enjoy je. Kalau x sama dengan kosong, y sama dengan kosong, kita ambil persamaan ni 3 y kosong tambah 16 darab dengan kosong sama dengan 48. Dia bukan sama dengan ni. Sebenarnya kita nak tukar sama dengan ni besar atau kecil. 3 darab kosong, kosong. 16 darab kosong, kosong. Kosong lebih besar ke kecil daripada 48? Lebih kecil. Lebih kecil kan? Okey, 3. Jadi dia lebih kecil. Tapi perhatikan 3y tambah 16x. Tanda dia ialah lebih kecil. Tapi perhatikan garisan dia ialah solid line. Kalau solid line dia bukan setakat lebih kecil. Lebih kecil dan sama dengan 48. Okey. Ini jawapan dia. Baiklah, kita sambung contoh yang ketiga. Kenal pasti. Kenal pasti. Identify. Dan lorikkan shaded. Pantau R yang memenuhi ketaksamaan linear yang berikut. Jadi dia bagi 3 ketaksamaan. Ketaksamaan y kecil dan sama dengan x tambah 2. 1. 4y lebih besar dan sama dengan x tambah 8. Ketaksamaan kedua. Ketaksamaan ketiga y tambah 2x kecil dan sama dengan 20. Jadi kita nak lorikkan satu kawasan. Daripada ni dia dah kasih garisan dia kan. Dia dah bagi garis ni. Untuk y sama dengan x tambah 2 yang ini. Jadi kita nak tahu kawasan dia yang mana. Kalau y sama dengan x tambah 2 ni kawasan bawah ke kawasan atas ni. Kemudian 4y tambah x sama dengan x tambah 8. Ni garisan dia. Kita nak tahu atas ni ke bawah sini. Lagi satu. Kalau y tambah 2x sama dengan 20. Kawasan dia dekat mana? Sebelah sana ke sebelah sini? Okey. Dia ada banyak kaedah sebenarnya. Saya tunjukkan kaedah yang pertama. Kaedah ni kaedah yang paling selamat untuk beginner. Untuk beginner. Jadi kita labelkan. Kaedah ni dia macam kaedah set. Operasi set yang kita nak cari persilangan ataupun kesatuan. Jadi saya labelkan. Katalah saya labelkan rantau A sebelah sini semua. Sini rantau B. Sini rantau C. Sini D. Sini E. Sini F. Sini G. Okey, nampak rantau? Okey, kita tengok ketaksamaan yang pertama. Y kecil dan sama dengan X tambah 2. Jadi kita ni, garisan dia yang ini. Jadi, kalau saya panjangkan, kita nak ambil kawasan mana? A ke, B ke, C ke, D ke, E ke, F ke, G. Jadi, katalah saya ambil satu titik. Saya ambil titik sinilah yang paling senang kosong-kosong kan? Maksudnya, kita nak lorikkan dia kawasan sebelah sini ataupun sebelah atas ni. Katalah saya ambil titik kosong-kosong. Kalau dia memenuhi ketaksamaan ini, maksudnya kita akan ambil kawasan yang bawah. Kalau kita nak ni, katalah yang bawah ni saya warnakan merah, yang atas ni saya warnakan hijau. Sekarang kita nak kenal pasti sama ada kawasan merah ataupun kawasan hijau. Kalau dia memenuhi ketaksamaan, dia akan jadi kawasan merah. Kawasan merah ni D, C, E, F, G lah. Kalau kawasan hijau A, B. Boleh? Jelas Okey, kita ambil koordinat 0, 0. Jadi kalau x kosong, y kosong, kosong sama dengan kecil dan sama dengan x kosong tambah 2.
Kosong kecil dan sama dengan 2. Betul? Betul ke? Betul? Betul. Jadi dia memenuhi ketaksamaan ni. Betul lah. Okey, jadi kita akan ambil kawasan yang merah. Yang merah apa dia? Okey, apa dia? Merah. C, D. Ni kan? Ni lah. Bila kita lorikkan ni semua sekali ni kan? C, D, E, F, G. C, D, E, F, G. Okey, itu untuk yang pertama. Padam dulu. Supaya tak keliru. Padam. Padam. Okey, yang kedua. 4Y lebih besar dan sama dengan X tambah 8. 4Y besar dan sama dengan X tambah 8 ni. Jadi kita nak lurikkan kawasan yang mana? Sama ada kawasan hijau sini ataupun kawasan kuning yang bawah ni. Okey, saya ambil satu titik. Katalah saya ambil titik yang dekat, paling senang sekali titik kat bawah sini lah. Titik 0, 0. Jadi kalau dia memenuhi ketaksamaan yang kedua ni, titik 0, 0, kita akan shaded kawasan kuning. Tapi kalau dia tak memenuhi ketaksamaan ini, kita akan ambil kawasan hijau. Okey, kita ambil 0, X 0, Y 0, 4 darab 0 lebih besar dan sama dengan X 0 tambah 8. 0 lebih besar dan sama dengan 8. Betul ke salah? Salah, betul. Betul lah salah. Okey, jadi kawasan kuning tak betul lah ni. Yang ini kita tak boleh ambil kira lah. Yang ini kita tak boleh guna. Jadi kawasan dia ialah kawasan hijau. Jadi hijau dia apa? A, B, C, D. Kawasan hijau dia ialah A, B, C, D. Yang ni kan? Ni kawasan atas dia. Yang ni lah. A, B, C, D. Okey, padam. C pula terpadam. Okey. Lagi satu. Tengok yang seterusnya. Y tambah 2X kecil dan sama dengan 20. Okey. Sekarang garisan dia yang mana? Garisan dia saya nak lukis warna apa? Warna merah. Sini. Y tambah 2X sama dengan 20. Jadi saya nak lurikkan kawasan sebelah bawah ni A, B, D, E, G ataupun kawasan atas ni C dan F. Jadi kita tengok. Ini kawasan dia kita nak lurikkan. Ambil satu titik. Titik mana yang senang? Ya, titik 0, 0 lah. Kalau dia memenuhi ketaksamaan ni, maksudnya kita akan lurik kawasan yang bawah. Ataupun, okey, kita tandakan warna hijau lah. Kalau 0, 0 dia memenuhi, kita akan ambil kawasan hijau. Kalau tidak, kita akan ambil kawasan purple. Okey. Teruskan. Saya guna warna merah. Ini warna biru. Y kalau dia 0 tambah 2, 0 kecil dan sama dengan 20. Jadi 0 kecil dan sama dengan 20 tak? Sama? Ya. Jadi 0, 0 kita akan ambil kawasan hijau. Kawasan hijau huruf dia apa dia? Maksudnya semua sekali yang sini lah. Yang hijau ni semua sekali belah sini. A, B, D, E, G. A, B, D, E, G. Dah comot kan? Belum lurik lagi dah comot. Okey. Padam. Sekarang kita nak pilih kawasan mana yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan tu. Tengok ketaksamaan tu. Mana yang ada, semuanya ada huruf yang sama. Yang ada huruf yang sama. Okey, A ada dekat sini, ada kat sini, dia tak ada kat sini. B ada, tak ada kat sini. Kat persamaan satu tak ada. C ada, sini tak ada. D ada, sini ada, sini ada. Okey, sekarang D.
Semua ada D. E ada kat sini, E tak ada kat sini, E ada kat sini. F ada kat sini, F tak ada kat sini, F tak ada kat sini. G ada kat sini dengan sini, ni tak ada. Jadi yang sama apa? D. Jadi kawasan D. Luritkan kawasan D. Saya padam ni dulu. D mana dia? D kawasan sini lah. Okay, dia kata label dia R. Sini R. Bukan D lagi lah. R. Okay, itu cara yang pertama. Okay, baiklah, kita sambung contoh yang kedua. Kita nak luritkan dekat mana rantau dia. Kali ni saya nak tunjuk kaedah yang lagi satu, kaedah yang kedua. Okey, kaedah ni kita akan tengok simbol dia. Kalau simbol lebih besar, simbol lebih besar. Saya padam warna merah ni macam kurang sesuai. Okey, simbol lebih besar. Kawasan yang kita akan lurit ialah kawasan atas atau sebelah kanan. Kita gunakan anak panah lah. Kalau yang lebih kecil, kita akan lurit kawasan bawah atau kawasan sebelah kiri. Okay, jadi yang kaedah pertama tadi kita ambil titik kan, kita ambil satu koordinat, kemudian kita sahkan sama ada dia memenuhi ketaksamaan ataupun tidak. Yang lagi satu kaedah ni kita akan gunakan, kita tak payah ambil koordinat lah, kita terus labelkan. Tanda lebih besar, kalau lebih besar, kita akan luritkan kawasan atas ataupun kawasan kanan. Kecil, kawasan bawah ataupun kawasan sebelah kiri. Okey. Ya, dah salin nota dia. Kita padam. Kita tengok. Yang pertama, X lebih besar dan sama dengan kosong. X sama dengan kosong kat mana? X sama dengan kosong pada garisan Y. Di sini X sama dengan kosong. Jadi, kalau lebih besar, tanda lebih besar kan ni? Lebih besar maksudnya di sebelah kanan atau atas. Kalau macam gini, sebelah kanan sinilah. Anak panah ke sini. Maksudnya kawasan di sebelah sini. Sini, semua sini. Ini kawasan dia. Okey. Yang kedua, Y lebih besar daripada kosong. Y sama dengan kosong ialah pada paksi X. Y sama dengan kosong. Jadi kalau lebih besar sama ada dekat atas atau sebelah kanan kan. Kalau ini atas atau bawah, atas lah. Y. Okey, yang ketiga. Banyaknya titik-titik ni. Okey, yang ketiga. Kalau Y lebih kecil daripada X tambah 3. Kecil, bawah atau kiri. Jadi tengok garisan ni, X sama dengan 3 yang ni. Terputus sebab dia tak ada tanda sama dengan. Jadi kalau lebih kecil di sebelah bawah, sebelah sini. Tebal pula. Saya guna warna kuning Sini. Bawah. Okey, lagi satu last. Warna merah. Okey. Y tambah 2X lebih kecil dan sama dengan 8. Mana garisan dia? Garisan yang ini. Jadi, lebih kecil dan sama. Ini kecil kan? Kecil dan sama. Kawasan kecil sama ada bawah ataupun kiri. Jadi, kalau sini kita ambil atas, ni bawah. Kita ambil yang bawah lah ni. Sini. Okey. Mana tu? Jadi, mana kawasan-kawasan dia? Kita tengok yang ada semua color. Ada color warna hijau, warna merah, warna biru, warna kuning. Kalau kawasan sini, ada warna hijau je. Kan? Saya tandakan dengan warna apa? Warna highlighter hijau. Kalau sini, kawasan ni, dia warna hijau. Atas ni, dia warna biru dan
merah. Tak, sini warna kuning dengan hijau je. Sini warna merah dengan biru. Sini merah biru. Jadi kat mana ada? Sini ada hijau, sini ada biru, sini ada merah, sini ada kuning. Jadi kawasan dia ialah kawasan yang tu. Yang ini. Ni dia ya. Padam semua dulu. Yang ni kita tak nak. Ni kita tak nak. Ini kita tak nak. Jadi nampak kawasan dia. Macam nampak macam serabut kan. Saya padam dulu. Jadi kawasan dia ialah kawasan yang ni. Ataupun macam mana nak nampak lagi mudah ni. Dia kadang-kadang ini lebih kepada imajinasi lah. Kalau imajinasi kita tinggi. Saya labelkan macam ni Okay. Yang ni X lebih besar daripada kosong, kawasan sini. Y lebih besar daripada kosong, kawasan atas. Sini X tambah 3, X lebih kecil, kawasan bawah sini. Y tambah 2X lebih kecil, kawasan bawah sini. Jadi yang memenuhi ini sini, ni bawah. Yang memenuhi kawasan dia ialah kawasan yang ini. Nampak kemas sikit lah. Bila kita dah biasa nak panah ni, kita dah boleh nampak. Dia kalau orang visual tu, dia memang tak sukalah nak serabut-serabut kan. Okay. Baiklah, kita sambung bahagian yang terakhir. Soalan yang keempat, contoh yang keempat, tulis ketaksamaan linear yang mentakrifkan rantau berlurik yang berikut. Jadi, ketaksamaan linear dia dah bagi persamaan. Tak susahlah ni kalau dia dah kasih persamaan. Kita dah ada persamaan yang pertama, persamaan yang kedua. Jadi, bila dia cangkum oleh kawasan dia yang lurik ni, dia ada lagi satu persamaan dekat sini. Kawasan dia ialah yang ni kat bawah. Ini dekat bawah sini. Jadi, ada lagi satu kawasan ni, garisan ni. Belah atas. Mana tebal sangat warna ni. Okay, jadi, yang pertama, garisan ni. Berada di sebelah atas. Jadi, pada paksi X ialah garisan Y sama dengan kosong. Jadi, kita guna tips ni lah. Tips ni. Kalau lebih besar di bahagian atas atau kanan. Kalau kecil di sebelah bawah ataupun kiri. Okey, yang ni belah atas kan. Jadi, Y lebih besar lah. Lebih besar. Garisan tak ada putus-putus sama dengan kosong. Okey. Yang kedua, ni. Y sama dengan 3X. Dia belah atas ke belah bawah? Belah bawah. Kalau bawah, yang inilah. Y kecil. Garisan tak ada putus-putus. Sama dengan 3X. Okey. Yang last sekali, garisan ni putus-putus kan? Yang dia lurik kat mana? Kat bawah sini. Bawah, maksudnya dia lebih kecil. Y tambah 2X. Lebih kecil. Garisan putus-putus tak ada sama dengan lebih kecil daripada 5. Okey, itulah jawapan dia. Semoga dapat membantu. Ingat, matematik ni tak susah. Ubah cara fikir kita. InsyaAllah.